Baik, so tadi cerita tentang Google My Business, ada kan kita. So saya teruskan juga tentang FB tadi, baru cerita tentang FB, tentang satu FB personal, yang kedua kita fokus pada FB business, FB page sebenarnya untuk business. So petang ni saya akan sambung lebih detail sebenarnya. Alright. Okay, sebelum saya nak teruskan kepada tuan-tuan untuk sesi seterusnya, saya nak FB Ads sekarang cukup dah tu. Dah. FB Ads. Tuan-tuan, sebelum buat FB Ads, tuan-tuan kena faham dulu apa tujuan buat FB Ads. Boleh tuan-tuan? Kena faham dulu yang tu. FB Ads tujuan dia tuan-tuan, kita nak lajukan iklan kita. Itu tujuan utama. Boleh tuan-tuan? Tujuan buat FB Ads adalah kita nak lajukan iklan kita. Bila kita update status, mungkin 2 orang, 5 orang je tengok. Kita, isteri kita, lepas tu adik-beradik kita 3 orang. Anak-beranak kita je semua. Okay. So kita nak buat apa? Kita nak bagi tahu Facebook, FB. Oi FB, ni ambil duit ni. Kau tolong iklankan iklan aku ni kepada orang yang aku target ni. Ni orang kawasan ni. Kita boleh buat macam tu. Okay. Macam mana nak buat? Saya tunjuk satu-satu nanti supaya at least tuan-tuan boleh start boost iklan tuan-tuan. Dengan syarat tuan-tuan nak buat benda ni semua, tuan-tuan kena ready siap-siap. Ready siap-siap apa? Kena ready siap-siap posting kita. Posting apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan kena buat siap-siap. Yang pertama status tu lah. Maksudnya iklan macam mana? Yang pertama gambar. Tuan-tuan kena pilih gambar-gambar yang tuan-tuan dah ready. Tuan-tuan nak buat FB Ads, nak boost iklan, syarat dia tuan-tuan, gambar tak boleh ada tulisan lebih daripada 20%. Faham tak? 20%. Maksudnya, kalau gambar kita tu, kita guna gambar, letak tulisan panjang-panjang, offer lah, diskaun lah, open order lah, apa benda semua tu. Kalau lebih 20% daripada keseluruhan gambar, tak bagi dia jalan iklan. Boleh tuan-tuan. FB marah. Kalau produk-produk yang menyalahi undang-undang FB marah tuan-tuan. Okay, nanti tuan-tuan boleh baca dia punya rule and regulation. Right, contoh tuan-tuan contoh lah. Yang ni tak menarik tuan-tuan. Sekadar tunjuk pada tuan-tuan sekadar contoh. Okay. Tuan-tuan yang pertama kena ada gambar. Tuan-tuan susunan gambar ni kalau tuan-tuan tengok dia macam ni, ada yang menegak macam di tepi ni, dia bergantung kepada gambar pertama tuan-tuan. Tuan-tuan try buat eksperimen dekat tuan-tuan punya, dekat anda semua punya page. Anda semua try letak gambar pertama ni, satu gambar portrait, satu gambar landscape, satu gambar sama saiz kiri kanan. Dia bergantung kepada gambar yang pertama lah. Gambar yang pertama menentukan susunan gambar tu. Right. Sebelum buat boost, tuan-tuan, sebelum kita nak boost iklan kita, syarat dia tuan-tuan, anda perlu buat ni, ayat dulu siap-siap. Contoh macam ni lah. Ni tak sangat tuan-tuan. Sekadar contoh. Contoh yang ni dessert buat kawan-kawan. Buat ayat siap-siap kan. Ni tak ikut copywriting ni, sekadar sharing. Okay, nanti cari lain lagi lah. So, tuan-tuan sebelum boost, buat ayat siap-siap. Gambar, buat gambar minim. Terpulang gambar tuan-tuan nak letak 10 ke berapa. Okay, nak letak banyak ke macam mana. Okay, tuan-tuan boleh letak. Kalau letak 10, boleh letak 10 lah gambar. Right. Okay, contoh kita ambil ni. Gambar siap, dia ada tajuk, contoh dia ada intro, lepas tu dia ada ni, ada action plan kan. Okey lah tu, ada action plan, ada gambar kan. Gambar ni sama je. Tapi tuan-tuan letaklah gambar-gambar yang menarik sikit. Okey, gambar-gambar yang lain-lain kan. Dengan syarat tulisan tak boleh banyak Tuan kalau tulisan besar, dia tak lulus. So, bila dah boost, ni pun dah ramai dah, 2,000 orang tengok dah. Kita nak boost, kita nak lajukan lagi. Tuan-tuan boleh guna yang boost post ni, tuan-tuan. Contoh saya klik, boost post. Okay. Sekejap nak tanya, tuan-tuan masih bersama dengan saya ke? Masih fokus ke? Respon sikit, kat chat. Oh, ya, masih. Okey. Jangan marah. Laju masuk. Alright. Fokus. Bagus. Okey. Yang ni fokus betul-betul, tuan-tuan. Saya belajar FB Ads ni, bukan belajar buat dulu. Saya tulis satu-satu, tuan-tuan. Boost tu perlu bayar. Ya, boost ni untuk bayar. Dia untuk bayar benda FB. Nanti saya tunjuk. Okey. Tulis step-step dia. Ni yang boost post. Saya tak recommend. Saya tak cadangkan guna yang ni. Saya just nak tunjuk saja. Okey. Saya nak tunjuk yang lebih advance. Okay. Ni tunjuk saja. Contoh boost post. Boost.
Contoh posting ni kan. Yang pertama tuan-tuan boleh pilih ni. Target audience ni, siapa ni? Siapa kita nak target ni? Okey, kita nak target kepada siapa? Kita boleh setting. Laki perempuan, nampak tak? Tuan-tuan nampak tak? Kita boleh target. Kepada lelaki ke perempuan? Satu. Contoh perempuan, nak target perempuan sajalah. Sebab perempuan ni lebih cepat beli. Contoh kalau tuan-tuan ada maklumat. Yang kedua, umur. Tuan-tuan, umur berapa? Contoh orang yang minat dengan kek saya ni umur 25. Sehingga orang umur 35 biasanya. Yang ada anak-anak kecil. 38 lah, 38. Contoh, saya ada maklumat tu. Tuan-tuan, lain orang, lain bisnes, lain customer dia. Range umur. So, target kawasan mana? Saya nak target kawasan ni. Terengganu. Terengganu ni besar tuan-tuan. Jangan target Terengganu. Besar sangat. Kecil kan. Fokus by kawasan. Contoh, Kuala Terengganu. Boleh? Kuala Terengganu. So, nampak tak? So, Kuala Terengganu ni dia dah fokus. 140,000 orang. Kita boleh kecilkan sasaran dia. 25 mile kepada 10 mile. So, lebih fokus. Dia better fokus tuan-tuan. Okay. Contoh kawasan mana lagi? Dungun lah, Dungun. Dungun. Contoh, okey, letak Dungun. Kalau Dungun lah. So, maksudnya kalau tuan-tuan, kawasan by kawasan tuan-tuan tu, contoh, satu kawasan Yan, satu kawasan Ipoh, satu kawasan lain. So, by kawasan macam tu. Sebab orang yang membeli online ni biasanya orang bandar, tuan-tuan. Orang bandar. Orang yang boleh akses kepada internet dan orang yang boleh akses kepada postage cepat. So, biasanya ni duduk bandar lah. Okay. Orang kampung pun beli juga. Tengok pada bisnes tuan-tuan macam mana. Alright. So, sudah pilih lokasi, senang kan? Ataupun kita boleh drop pin. Nampak tak drop pin? Dalam ni dia ada drop pin. Drop pin pun boleh juga. Drop pin macam ni. Contoh Bukit Besar ni, kita letak je sini. Bukit Besi. Kan? So, drop pin ni kita boleh kecilkan lagi. Lebih fokus. 1 mile. Nampak tak? Kawasan tu je. 1 mile. Memang fokus sangat. Right? Yang lain tu, tuan-tuan, saya tak nak cerita lagi. Yang detail-detail ni biar dulu. Okay? Yang detail-detail ni biar dulu. So, tekan je save. Tu setting senang, mudah. Ingat lagi, kan kita fokus tadi, nak buat bisnes ni, kena tahu siapa customer kan. Ni function dia. Lagi, ni guna boost post. Saya tak cerita lebih lagi. Okay? Ini boost post. Lepas tu kita kata, okay, kita target bila kita punya iklan kita. Satu, automatic placement. Okay? Satu pilih target customer siapa. Lepas tu nak keluar dekat mana ni, kita boleh adjust rasanya. Kita boleh pilih lah, nak keluar Instagram ke, nak keluar FB, ke nak keluar dua-dua. Dua-dua boleh tuan-tuan. Dengan syarat kita link lah dua-dua ni account. FB dengan Insta. Jadi cara dia. Contoh kita fokus FB je lah. Keluar ke FB. Ni kalau guna boost post tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan paling-paling command lah kalau tak tahu sangat. Okay. So, duration berapa lama? Contoh kita target, kita kata jalan 3 hari lah. 3 hari tuan-tuan 3 hari. So, kurang-kurangnya. So, habis 21 hari bulan. Kita budget. Coach, budget tak ada duit lah coach. Macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan join kelas saya ni, tuan-tuan tak bayar kan? Free. Boleh katakan free lah. Almost free kan? So, tuan-tuan rasa berapa nilai yang tuan-tuan boleh bayar pada kelas saya? Tuan-tuan join hari ni. Contoh. Tuan-tuan agak-agak RM50 berbaloi tak tuan-tuan join kelas hari ni? Contoh. Agak-agak berbaloi tak RM50 kelas macam ni? Berbaloi tak? RM50. Ke mahal? Baloi lah kan? Okey lah, baloi lah. RM50. Okey, contoh tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah bayar kat saya RM50 tu. Ibarat macam ni. Tuan-tuan bayar saya belajar hari ni kan RM50. Saya ambil RM50 ni, saya bagi kat tuan-tuan balik. Nah, ambil duit ni, buat FBX esok. Macam tu. So, kita kata 3 hari, kita buat FBX lah. Tak payah course, kita buat FBX. RM50. Contoh. Kalau RM50 mahal, buat RM30 dulu. Contoh. Saya nak cerita contoh dulu. Right? So, anggaran iklan kita. Ni FB bagi cadangan ni sebab apa? Dia kata image kita ni ada masalah lah sebenarnya. Ni biar je dulu. Saya tak nak cerita lagi pasal image-image ni. Right? Ni FB cadang. Iklan better 4 hari. Right? So, anggaran saya kata RM30 untuk 3 hari. Kalau ada duit lebih, buatlah lebih. Buat RM50 ke, terpulanglah pada tuan-tuan. So, selama 3 hari, dia jalan, dia gunalah duit tu. Alright. So, anggaran iklan kita akan sampai kepada 3,000 hingga 10,000 orang dalam 1 hari. Jadi, kalau 3 hari tu dekat 10,000 orang lah sebenarnya. Okay. So, dia kata kita akan belanja
dalam RM16 per day. Okey, dalam masa 3 hari. So bajet kita RM50. Sekarang ni ada tax tuan-tuan. Ya, bajet FB Ads memang kita boleh pilih. Kita yang tentukan berapa bajet kita nak buat. Nanti saya akan cerita detail lagi. Ni just intro baru ni, Ni baru panas-panas enjin. Nampak secara kasar. Ni jangan excited lagi. Ni tengok je dulu. Okey, bajet RM50. Sekarang ni ada tax tuan-tuan. Alamak, tax lagi kos. RM53. Mahal tak? Alamak, mahal kan? Nak spend kan? Tak apa, nanti saya tunjuk biar nampak murah. Ni nak tunjuk function dulu. So kalau tuan-tuan dah confirm yang ni, tuan-tuan tekan je boost. Contoh saya buat. Saya buat murah sikit lah. Mahal ni. Apa benda ni? Pagi saya buat RM30 je. Contoh RM30. Kan? Pagi RM30. Ni apa benda ni? Marah ni. Image higher proportion of text. Dia kata image saya banyak text. Padahal tak ada text pun. Dia kata saya ada text. Salah dia lah kan. Biarlah dia tu. So kalau dah confirm, tekan je boost. Contoh saya tekan boost kan. Saya dah boost. Maksudnya FB ni saya dah hantar lah kepada pengurusan FB untuk jalankan iklan saya kan. So dah settle. Boost dah hantar dah. So settle, saya pangkah saja. Okey, maksudnya jalan dah tu. Macam mana nak tengok? Dia ada cara nak tengok. Okey. Nanti saya tunjuk pada tuan-tuan Okey, setakat ni itu yang simple. Tuan-tuan, saya nak tunjuk yang lebih advance lah pada tuan-tuan, boleh tak? Sebab bagi saya tak suka guna boost post ni. Boost post ni macam satu benda dia akan tarik duit kita lebih lah sebenarnya. Kadang-kadang kita tak tahu iklan kita ni pergi ke mana sebenarnya. Boleh saya tunjuk yang lebih advance tuan-tuan? Dia berbaloi lah tuan-tuan. Tunggu sampai pukul 6 ni. Okay. Cara yang lebih advance, saya nak guna FB Ads Manager. Kita guna Ads Manager terus. Yang ni yang lebih advance untuk tuan-tuan. Dia ada advance lagi. Tapi saya tunjuk yang advance juga. Tapi tak adalah advance sangat tu. Okay. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan buka FB tuan-tuan. Dia ada bahagian create. Nampak tak ada create atas ni? Ada create kan? Create ni, tuan-tuan klik saja create. Bila klik create, tuan-tuan akan nampak ni. Nampak? Create page, add, group kan? Ni maksudnya tadi nak buat page, kita pilih page. Nak buat group, pilih group. Event ke apa kan? Marketplace pun boleh buat sini. Tuan-tuan, yang ni. Nampak ni? AD. Nampak tak? AD. AD ni adalah iklan. Tuan-tuan, saya tunjuk guna komputer saya dulu. Okay? Tuan-tuan boleh praktis guna komputer lah. Sebaiknya guna laptop. Kalau tak ada laptop, saya ada handset je. Macam mana nak buat? Nanti saya tunjuk nak guna apa. Nak guna apps apa untuk buat. Yang penting, kena faham dulu fungsi dia. Boleh? Faham fungsi dulu. Faham step dia. Okay? Create ad. Tuan-tuan, tekan add. Iklan. Itu maknanya iklan. So, dia akan pergi ke satu page. Tuan-tuan, tengok ni. Page dia. Ni siapa punya kerja ni? Conteng kata ni. Tuan-tuan nampak ada contengan ni. Siapa je conteng ni? Padang Okay. Saya tukar ke akaun lain kejap. Okay, akaun yang okay. Dia akan pergi ke sini tuan-tuan Dia pergi ke Ads Manager. Ni untuk buat FB Ads Manager. Tuan-tuan tengok betul-betul. Fahamkan yang ni betul-betul. Yang ni tuan-tuan, orang lain ajar kelas berbayar tuan-tuan Tuan-tuan, dia ada objektif, dia ada ad set, dia ada ad. Faham 3 bahagian tu je dulu. Okay, 1. Dekat bahagian campaign, tuan-tuan, dia ada campaign. Yang pertama campaign, tuan-tuan, sebelum kita buat apa-apa, kena faham dulu apa tujuan nak buat iklan ni. Okay? Tuan-tuan ingat lagi saya buat funnel tadi. Ini bahagian dia. Yang pertama awareness. Nampak tak awareness? Daripada orang tak tahu kepada tahu pasal kita. Consideration macam mana? Ini untuk tarik orang yang minat kita. Orang minat kita, bila dia klik link kita ke, nak tarik orang dia PM kita ke, orang komen ke, nanti yang ni kita fokus. Yang conversion tu maksudnya daripada minat kita boleh retargeting dia, kita boleh buat advance lagi, bagi katalog kepada dia kan. Tu lebih advance lah. Yang conversion ni macam ni tuan. Pernah tak pergi kat Shopee? Pergi kat Shopee, keluar daripada Shopee nak beli barang tu tak jadi kan. Kita masuk dekat Facebook kita, tiba-tiba Shopee tu ikut kita. Ni antaranya. Kita boleh fokus tu. Okay? Boleh tuan-tuan Yang conversion tu saya tak cerita. Saya fokus kepada 2 ni dulu. Tuan-tuan, yang awareness, brand awareness ni apa? Kalau tuan-tuan guna yang brand awareness ni, macam mana? Iklan dia akan keluar banyak kali kepada orang yang sama. Dia tujuan awareness. Tahu awareness? Kesedaran.
Dia contoh tuan-tuan tengok TV, iklan Milo, iklan Maggi, dia keluar banyak kali ke dekat tuan-tuan kan. 2-3 kali keluar. So dia guna contoh brand awareness. Okay. Saya nak ajar tuan-tuan, kita dah belajar cara buat copywriting tadi kan. Buat ayat siap-siap daripada orang tahu, orang suka, last kali orang pun beli dengan kita kan. Okay. Kita pergi kepada consider terus lah tuan-tuan. Okay. Kita bayangkan macam ni. Kita buat ayat kita cantik dah. Kan copywriting power, gambar pun cantik. So kita bayangkan macam ni. Bila orang dapat kita punya posting, orang baca tajuk, orang jadi tertarik. Bila tertarik, makin baca, makin minat, last kali ada offer diskaun semua, ada offer urgency, terhad semua kan. Dia pun minat. Kita nak macam tu. Bayangkan macam tu. So kita fokus pada consideration. Tuan-tuan, kita fokus yang ni dulu Trafik ni apa? Trafik ni contoh tuan-tuan nak tarik orang pergi kepada website contohnya ataupun nak klik link. Boleh yang tu. Maksudnya klik link WhatsApp ke, link website ke. Tuan-tuan faham? Okey, tak faham tak apa, don't worry. Tuan-tuan yang mana tak faham tu, tak apa, abaikan je. Ibarat macam tu. Yang penting nak buat FB ad, tuan-tuan kena letak dalam kepala, senang ni je. Senang je. Jangan sebut susah-susah. Kalau kata susah, dia payah nak faham. Senang je. Yang trafik ni senang cerita gitu je. Kita bagi iklan, orang tarik kepada website macam tu lah lebih kurang. Tak faham tak apa tuan-tuan. Yang seterusnya saya akan fokus pada tuan-tuan. 2 ni je. Engagement ataupun video view. Engagement ni maksudnya orang like, comment, share. Okay. App install ni maksudnya dia iklan dalam apps. Dia ada kaitan. Yang video ni, kalau tuan-tuan buat ayat promosi tu, guna video. So gunalah video view. Boleh? Video views. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, untuk kos iklan yang lebih murah sebenarnya guna video. Tuan-tuan buat video siap-siap, dalam 1 minit lebih kurang kan, 1 minit, 2 minit. Jangan lama sangat video, jangan 5 jam. 3 minit tu lama dah sebenarnya video. Dalam tak sampai 1 minit sebenarnya bagus video. Dia boleh sampai maklumat. Itu terbaik. Okay, video. So, untuk kos yang lebih murah, guna video lah, better. Kalau tak ada video, guna gambar. Letak gambar banyak sikit. Okay. Lead generation message ni lebih cerita dia lebih advance lah sebenarnya. Saya pun dulu tak tahu benda ni tuan. Tapi dengan tahu 2 benda ni je, engagement dengan video pun dah boleh buat duit dah sebenarnya. Okay. Ready tuan-tuan? Saya nak tunjuk pada tuan-tuan nak buat macam mana. Okay, dah faham objektif. So, kita pilih yang pertama ni, engagement tuan-tuan. Kalau nak guna video. Saya pilih engagement. Saya klik saja engagement. Bila klik engagement, dia akan tunjuk kat bawah ni engagement. Objektifnya adalah engagement. Nak tarik orang supaya orang like, comment, share, kan? Orang ada penglibatan orang lah dengan kita punya posting. Tu tujuan kita. Tuan-tuan, ada orang tanya nak tarik page like. Sini pun boleh buat page like. Nampak tak? Page like. Kita boleh tarik orang untuk like page. Nak buat event response pun boleh. Yang ni kita cerita nak buat orang engage dengan posting kita. Tuan-tuan, kalau ada soalan, tanya terus Jangan tunggu saya habis. Takut-takut saya laju sekejap lagi. Okay. Pelintas je, jap, push, tanya sikit. Boleh? Okay, lagi sekali saya ulang. Objektif, pilih engagement. Bila pilih engagement, post engagement. Okay. Campaign name ni, nama campaign. Apa nama campaign kita? Contoh kita buat campaign PKP fasa 3 contoh fasa 3. Ini nama je sebenarnya, nama campaign. Nak tengok senang lepas ni. Yang ni tuan-tuan off dulu semua. Off dulu. Takut-takut pening. Off dulu. Okey, tukar nama je untuk mula-mula ni. Lepas tu buat apa? Tekan continue. Tekan continue. Boleh tuan-tuan? Masih bersama dengan saya ke? Okey. Baik. InsyaAllah tuan-tuan okey tu. Saya tahu tuan-tuan berada di sana tengah khusyuk menulis. Yes. Okey tuan-tuan. Okay. Objektif settle. Seterusnya tuan-tuan, ad set ni. Ad set apa dia? Kita iklan kita keluar dekat mana yang pertama. Dia ada 3 juga. Dia ada audience, dia ada placement, dia ada budget. Tuan-tuan yang tanya budget nanti kita fokus yang ketiga ni. Nampak tak? Yang pertama audience. Audience ni siapa? Siapa customer kita? Tu kena set up. Yang kedua placement. Placement ni maksudnya apa? Kita nak iklan kita ni keluar dekat mana? FB ke Instagram? Kalau FB dekat mana kita nak keluar? Terpulang. Okay?
Budget schedule, berapa ringgit kita nak spend kepada FB dan berapa lama kita nak iklan kita jalan. Boleh tuan-tuan? Boleh Alright. Okay. Kita fokus satu-satu audience. Siapa customer? Okay tuan-tuan. Nampak tak dekat skrin tuan-tuan tu? Dia ada bahagian belah kanan ni nampak ada meter. Nampak tak? Ada meter ni kan? Jadi meter ni, hang. Tuan-tuan kalau nampak kat meter tuan-tuan tu, dia ada potential reach 24 juta. Betul ke tak? Betul kan? Coach, kalau iklan kita campur gambar dengan video boleh ke? Boleh sebenarnya. Tapi dekat page kalau nak add biasa macam tu, dia tak boleh nak add macam tu. Dia ada cara advance sikit. Dia ada canvas macam mana, dia ada advance sikit setting. Okay? Kalau dekat personal kita boleh campur je kan. Try campur. Kod FB dia kadang-kadang dia berubah sebenarnya. Kejap-kejap dia bagi video campur dengan gambar. Ada masa dia tak bagi. Tapi dia ada cara yang advance sebenarnya nak campur tu. Dia ada dekat FB Ads ni dia ada boleh buat. Cuma setting dia akan advance sikit. Okay, saya harap menjawab soalan dia. Okay tuan-tuan nampak ni 24 juta. Kat skrin ni, kat meter ni kan 24 juta. Ini apa dia? Ini maksudnya manusia dekat mana tuan-tuan? Nampak tak? Ni, location ni. Nampak location? 24 juta manusia yang ada dekat Malaysia sekarang. Yang ada FB. Itu makna dia. Right? Itu maknanya. Ramailah manusia. So, tuan-tuan kita setting sikit. Kita edit location. Tuan-tuan kan nak target kita punya customer seluruh Malaysia tuan-tuan. Kalau target seluruh Malaysia besar sangat tuan-tuan. Bajet RM10 je. Tapi nak pergi seluruh Malaysia, mana cukup tuan-tuan? Kena fokus. Contoh, bajet kita terhad, ada berapa ringgit je kan? Tuan-tuan targetlah kawasan-kawasan yang kita ada maklumat. Contoh, saya ni buat bisnes kat mana? Terpulanglah mana-mana, saya buat bisnes online. Saya nak target kawasan-kawasan bandar lah. Contoh, saya nak target di Kota Baru satu. Contoh Kota Baru. Tulis je lah Kota Baru. Kan? Kota Baru Kelantan. So dia fokus itu. Saya nak fokus, tak nak pergi jauh-jauh sampai Tanah Merah semua, tak nak. Sampai Thailand tak nak. Saya nak fokus Kota Baru saja. Satu. Saya nak bandar mana? Kuala Terengganu lah. Ada ramai orang kaya-kaya sini ni. Kuala Terengganu. Tengok kawasan. Saya nak fokus juga yang ni. 25 mile nak 10 mile saja. Boleh? Jadi ada lagi maklumat. Saya kata ni kawasan ni lah pula. Saya nak letak Kuantan lah. Kuantan. Contoh Kuantan. Dia terpulang pada tuan-tuan lah. Ataupun nak fokus pada satu negeri je. Ada orang tanya, coach, kalau saya buat satu negeri Terengganu boleh tak? Boleh, tapi dia tak fokus lah. Contoh, kalau buat satu negeri Terengganu, tuan, kalau saya scroll kecil kan, nampak tak dia akan masuk 3 ni lah. 3 point ni lah. Right. Kalau saya buat satu negeri, Melaka, satu Melaka saya buat. Boleh? Boleh. Cumanya dekat Melaka tu dia ada kawasan hutan, dia ada kawasan-kawasan yang tak ada orang. Jadi orang yang orang tak ada duit pun dia dapat juga tuan-tuan. Jadi better fokus lah, fokus kepada targeted segment lah sebenarnya. Okay. Kalau boleh satu je, fokus satu kawasan je. Contoh saya nak kata Kota Baru je lah. Ataupun nak fokus Kuantan saja. Boleh lah, yang ni buang. Saya nak fokus Kuala Terengganu saja. Boleh, buang. Yang lain buang. Okay. Kita ambil bandar saja, bandar. Fokus pada bandar sebaiknya lah. Bengun, satu saya tak bengun, satu lagi. Right. Okay. Seterusnya tuan-tuan. Lagi apa boleh? Contoh bandar Bukit Besi ni kan lagi sekali boleh drop pin. Tuan-tuan boleh drop pin Ingat drop pin boleh fokus. Contoh tuan-tuan ada maklumat dekat taman tu. Dekat taman tu memang ramai ada orang yang memang targeted. Kita boleh fokus orang dekat taman tu. Okay. Baik. So, sekarang ni potential risk tadi 24 juta, sekarang dah 650,000. Dah lebih fokus sebenarnya. Okay. Yang tepi ni nanti saya akan cerita. Bila masuk bahagia. Saya harap tuan-tuan faham tentang lokasi ni. Boleh target by lokasi. Okay. Baik. Seterusnya umur tuan-tuan. Tadi lokasi, peta kita. Umur berapa? Contoh saya kata umur saya adalah, saya target 23. Okay, hingga berapa? Hingga umur berapa tuan-tuan? 35 lah contoh, 35. Orang ada purchasing power. Okay. Orang yang ada purchasing power. Okay, 35 ke 36 ke terpulang lah atas tuan-tuan lah. Okay, gender. Kalau ada maklumat tuan-tuan, perempuan saja fokuslah perempuan. Kita nampak tak? 23 hingga 35, kita punya potential risk dah 300,000 dah.
Sebaiknya tuan-tuan tengok meter tu, meter kena straight tuan-tuan. Itu baru dia fokus. Dia tak boleh kecil sangat, besar sangat tak boleh. Okay, itu better lah sebenarnya straight. Okay, gender, lelaki ke perempuan? Kalau dia maklumat perempuan, fokuslah perempuan. Nampak tak? Perempuan 150,000 lagi fokus sebenarnya. Okay, kalau tak ada, tuan-tuan nak fokus dua-dua, buat je dua-dua. Boleh? Okay, detail targeting expansion ni, tuan-tuan tuan-tuan kalau dia tahu edit, edit lah. Yang ni lebih pada interest. Maksudnya orang yang fokus kepada orang married, orang dah kahwin. Kan? Orang dah kahwin, kita fokus orang kahwin saja. Sebab kita jual produk apa? Produk-produk tentang kesihatan budak ke apa kan. So orang kahwin lah. Lagi apa lagi dekat more option sikit tuan-tuan. Ini bagi mengasingkan orang yang bahasa selain daripada bahasa yang digunakan dekat Malaysia. Contohnya Malay, kita guna Malay dan English all. Sebab apa? Boleh jadi orang yang bahasa selain daripada ni ada dapat. Tiba-tiba nama Thailand, nama Filipina masuk kan. So ni salah satu cara untuk filter lah. Dia ada cara untuk filter lebih advance tuan-tuan. Dia cara sebenarnya. Dia ada dekat exclude tu dia ada setting. Okay, cara-cara dia. So settle sini, tekan je save audience. Okay, save audience. Tuan-tuan, save audience. Tulislah customer apa. Sini saya buat customer apa. Customer apa, produk apa. Customer jam tadi. Kata jam kan, customer jam. Tekan save. Okay, alright. Settle situ. Okay, seterusnya tuan-tuan, dekat placement, nampak tak? Audience settle, placement. Placement ni masuk apa? Placement ni kita nak iklan kita keluar dekat mana? Dia ada automatic dengan manual. Tuan-tuan kalau malah fikir benda ni, buat je automatic. Maksudnya automatic ni senang cerita macam ni. Kita malah fikir dekat mana keluar, ginilah FB, aku bagi duit kat kau, kau keluarkanlah iklan aku dekat mana, suka hati kau lah luar kat mana pun. Maksudnya macam tu. Kita bagi pada kepercayaan pada FB, buatlah, letaklah kat mana-mana dia suka. Okay. Maksud FB pun kata, okay, dengan duit banyak ni, okay, aku akan letaklah kat mana-mana yang aku rasa bersesuaian. So bolehlah guna. Tapi kalau tak ada maklumat tu, kita buat manual. Nampak tak manual? Manual ni maksudnya apa tuan-tuan? Manual ni kita setting dekat mana nak keluar. Dekat manual ni, tuan-tuan nampak ni? Jadi FB, Instagram. Kalau tuan-tuan nak fokus dua-dua Instagram ni, bolehlah. Tuan-tuan ada orang tanya, Coach, jadi nak buat ads untuk Instagram kat mana? Kat ni boleh? Yelah. Kalau nak buat iklan dekat Instagram, boleh guna benda ni lah sebenarnya. FB Ads Manager ni lah. Sebab dia satu rumah. Dia satu tuan. Walaupun ladang lain-lain, dia owner yang sama. Boleh guna benda ni. So, dia automatic dia masuk ke Instagram lah. Automatic ni akan dia boleh jadi dia akan masuk kepada Instagram juga. Boleh jadi. Sebab dia tengok pada, kalau kita link dengan Instagram, dia masuk jugalah. Satu lagi, iklan yang masuk ke Instagram tu, tulisan dia tak panjang. Tulisan pendek-pendek je. Dia tak boleh buat panjang-panjang. Okay, kalau ayat panjang, dia tak masuklah ke Instagram. Macam saya, kalau saya suka fokus. Saya suka fokus pada FB saja contoh. Buat Facebook saja. Right? Kalau FB pula, dia ada pula fokus dia. News feed, video feed. Video feed ni pernah tengok tak? Orang tengah-tengah tengok video, naik iklan kan? So yang tu, video feed. Macam saya fokus saja nak news feed. News feed dekat mana? Ni dekat orang scroll, dia keluar dekat tu lah. Orang tengah scroll kan? Ni stream ni maksudnya dekat orang tengok-tengok video dia keluar juga. Ni saya tak nak juga. Kalau tuan-tuan ada planning, buat. Artikel, tuan-tuan, orang tengah baca-baca artikel, tiba-tiba keluar. Dekat artikel kita tu, bahagian bawah tu dia keluar juga. Tuan-tuan pernah tak baca surat khabar ke news ke dekat FB kan? Dia ada keluar iklan dekat bawah. Tuan-tuan boleh guna. Okay? Kalau ada planning, tuan-tuan boleh je on-kan benda tu. Kalau tak nak, tutup. Tutup je semua. Buat dekat newsfeed saja. Right? Bagi saya, kalau tuan-tuan orang baru, boleh try automatic boleh. Nak fokus FB saja pun boleh. FB ads dekat newsfeed saja. Sebab apa tujuan dia, kita nak tengok result dia. Macam mana. Boleh? So, terpulang pada tuan-tuan lah. Okay, tuan-tuan nampak tak? Tadi kita fokus perkataan semua, umur berapa kan, status merit ni, dah kecil dah. Daripada berapa ratus ribu tadi, dah 70,000 je. Dah kecil dah sebenarnya. Dah fokus dah.
Okay, settle situ tuan-tuan. Yang best lagi tuan-tuan dekat placement ni, guna FB Ads ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pernah tahu benda ni, nak cerita pada tuan-tuan sebenarnya, FB Ads ni kita boleh target kepada orang yang pakai iPhone ataupun Android saja. Contoh kita ada maklumat, kita punya bisnes ni, orang iPhone je beli produk kita. Sebab orang pakai iPhone ni dia ada duit contohnya. Boleh pilih orang pakai iPhone saja. Sebab pakai iPhone nampak tak? 18,000 je orang pakai iPhone kawasan yang kita target ni. Kalau bagi Android berapa ramai? Android ramai sikit, 66,000. Lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. Okay, kalau ada maklumat tu. Kalau tak ada maklumat, pilih je dua-dua tuan-tuan. All mobile device. Nak bagi tahu pada tuan-tuan sebenarnya dengan FB Ads ni, kita boleh fokus sampai tahap macam mana tuan-tuan? Model telefon ni dia boleh fokus. Brand telefon dia boleh fokus. Okay, pilih je all mobile device. Boleh tuan-tuan setakat ni? Saya rasa okey kot Yang pertama audience, siapa customer settle. Audience maksudnya placement tu audience siapa customer. Yang kedua placement, dekat mana kita nak keluar. Kalau tuan-tuan mancing, yang pertama ikan apa nak tangkap. Yang pertama kan. Lepas tu dah settle ikan tu nak tangkap ikan apa. Ikan ni duduk kat mana. Kita nak keluarkan umpan kita ni kat mana. Nak letak umpan kat mana. Itu placement maksud dia. Tak kasih chance saya bagi detail ni. Tak maaf Okey, lepas tu memang FB dia boleh pergi detail tuan-tuan Ceruk mana dia memang kacau. Kalau tuan-tuan beli telefon baru kan, kadang-kadang keluar casing, jual casing sama dengan model kita. Mana dia tahu? Benda ni lah. Last kali tuan-tuan, berapa bajet? Berapa ringgit duit kita ada? Bila nak keluar? Last kali yang ni, budget and schedule. Boleh tuan-tuan? Yang pertama, audience, siapa target. Yang kedua, nak keluar dekat mana iklan kita, FB ke Instagram ke, mana-mana kan. Yang ketiga, berapa ringgit duit yang kita nak spend. Boleh tuan-tuan Ramai orang takut bahagian ni. Bila masuk je bahagian bajet ni, dia stop, dia tak buat. Sebab apa? Alamak coach, kena bayar lah. Habis lah duit saya macam ni. Sebenarnya tak habis pun tuan-tuan. Sebenarnya, kalau tuan-tuan faham konsep dia, dia lebih jimat daripada apa yang tuan-tuan buat sekarang ni sebenarnya. Sekarang ni kita buat flyers, kita buat poster, buat banting kan. Kita buat banner semua. Kadang-kadang kita sewa tapak kan. Boleh jadi sewa-sewa tu semua lebih mahal daripada bajet iklan ni sebenarnya. Okey tuan-tuan? Okey baik. Contoh untuk bajet schedule, tuan-tuan saya cadang untuk tuan-tuan orang yang baru nak mula guna daily budget. Kalau tuan-tuan dah faham nanti boleh guna lifetime budget. Untuk hari ni saya cadang daily budget. Dia charge mengikut hari, boleh? Satu hari dia charge berapa? So saya kata hari saya cadang buat RM10 dululah tuan-tuan. Kan tuan-tuan saya bagi bajet tadi kan? Bagi bajet tu. Tuan-tuan tak bayar kelas hari ni kan? Ya. Tuan-tuan tak bayar iklan hari kelas hari ni. Jadi duit yang tuan-tuan rasa nak bayar kelas hari ni tu, saya cadangkan duit tu tuan-tuan guna untuk buat FB Ads. Jadi tuan-tuan bayar FB Ads, jalanlah kelas, jalan buat promosi kan. At least ada efek pada tuan-tuan punya bisnes. Contohlah tuan-tuan RM30. Bayangkan RM30. Tuan-tuan punya bajet tadi kan. Kita bajet RM10 sehari, kita bajet dalam 3 hari. Kalau tuan-tuan punya bajet besar sikit RM50, letaklah RM20, RM15 ke sehari. Cuma cadangan saya untuk orang baru, tak payah mahal-mahal. Fokus 10, RM15. RM30 tu nanti tu. Nanti tuan-tuan dah faham macam mana cara dia operasi mana, baru kita gandakan duit tu. Boleh? Fokus 10 ataupun RM15 saja satu hari. Okey, tuan-tuan tengok sini. Tuan-tuan tengok skrin ni. Ni RM10 kan? Tuan-tuan nampak tak dekat tepi ni? Estimate daily result. Nampak tak? Estimate daily result ni apa tuan-tuan? Anggaran dalam satu hari, berapa banyak orang yang dapat anggaran dia. Reach ni maksudnya apa? Anggaran FB baca, berapa ramai yang akan nampak. Iklan kita akan sampai kepada berapa orang. Dengan bajet RM10, dia kata anggaran 2,000 hingga 7,000 orang dalam satu hari, dia kata. Maksud RM10 dibayar kat FB ni, kan? So, iklan kita akan pergi kepada berapa orang? 2,000 ke 7,000. Ramai tak tuan-tuan? Contohlah, ambil 1,000 lah. Kalau dia kata 1,000 lah contohnya. Tuan-tuan nak tanya, kalau dengan RM10 bayar pada FB, dia pergi kepada 1,000 orang. Mahal ke murah? Ramai kan? Mahal ke murah kakak? Macam mahal kita rasa kan? Ibaratnya macam ni tuan-tuan.
Contoh print flyers. Saya cadangkan tuan-tuan buat flyers kan. Buat 100 keping dah. Ataupun buat 500. Agak-agak tuan-tuan, kita ambil RM10 upah seorang budak, tebar flyers ni, edar flyers ni kepada 100 orang. Agak-agak dia nak buat tak dengan RM10? Mana nak buat tuan-tuan RM10? Cakap juta-juta macam cakap. Faham tak? Jadi ibaratnya macam tu. RM10 tuan-tuan, minyak motor tak lepas kot. Nak pergi pada 1,000 orang kan. Nanti nak bayar kot apa nanti dulu. Jadi ni RM10 boleh pergi 2,000. Wish, baguslah tuan-tuan sebenarnya. Jimat lah banyaknya. Banyak jimat lah sebenarnya. Okay. Kalau saya letak RM30, tuan-tuan tengok Yang bawah tu post engagement tu. Kalau tuan-tuan tengok ni yang post engagement ni apa dia. Post engagement ni maksud dia adalah anggaran daripada FB, iklan kita tu, ramai mana yang akan like, komen, orang yang akan engage. Boleh mana? Faham Okey. Contoh saya kata RM30 lah coach. Sikit sangat ni. Tuan-tuan nampak tak? Anggaran dalam sehari 8,000 hingga 20,000 orang. Anggaran yang akan dapat maklumat tentang kita. Ramailah tuan-tuan maksudnya. Okey ke? Okey kan? Tuan-tuan tak payah 30 lagi. Fokus RM10 dulu. Biar tuan-tuan faham dulu proses dia. Okey? RM10. Okey. Berapa lama nak jalan ni? Iklan kita ni. Nampak tak? Budget and schedule kan? Budget schedule dia. Budget RM10. Berapa lama nak jalan? Tuan-tuan, cadangan saya untuk budget kecil ni, cadangannya buat jalan dia 3 hari lah. Baru kita boleh baca result dia. Jangan buat ni, main at continuously ni. Continuously dia berjalan selagi mana ada duit, dia jalan. Takkan stop lah. Cadangan saya buat yang ni tuan. Set masa mula dan tamat ni. Nampak tak tuan-tuan? Nampak kan? RM10. Kita start esok. Contoh, kita kata esok hari Ahad kan? Esok hari Ahad. Okey, contoh esok kita kata kan? Kita buat esok 19 hari bulan. Tuan-tuan, ingat pesan saya. Tuan-tuan buat iklan, adjust mula pagi. Contoh kita kata pukul 9 pagi. 8.30 pagi ke, 9 pagi ke. Terpulang lah pada tuan-tuan. Asalkan pagi. Boleh tuan-tuan Boleh? Pagi So tuan-tuan, cadangan esok kita start, kita buat 3 hari. Ni Mei, kita ambil April, 19, 20, 21. Habis 21. Tuan-tuan, tengah malam sangat orang tak tengok dah iklan. Kita habiskan pukul 9 malam lah. 9 malam. Tuan-tuan nampak tak? So, 3 harian. Dia kata iklan kita akan jalan selama 3 hari. Dan kita akan spend, kita akan belanja tak lebih daripada RM25. Kata RM10 sehari. 3 hari sepatutnya RM30 kan? FB kata tak lebih daripada RM25. Maksudnya apa? Tak sampai pun sebenarnya RM10 tu. Dia ada waktu, tak ada orang tengok dah sebenarnya. Tengah-tengah malam orang tak tengok dah. Jadi tak ada charge lah sebenarnya. Okay? Boleh Ni anggaran bajet tuan-tuan. Boleh tuan-tuan setakat ni? Dia kata dulu. Tuan-tuan ya ke dulu? Follow dulu. Biar faham dulu yang ni. Okay? 3 hari, kita belanja tak sampai RM25. Okay. Okey lah kan? Bawah dalam bajet RM30 kan? 3 hari. Okey lah. So tuan-tuan, FB pun kata anggaran belanja RM25 kan? RM25. Campurlah tax sikit. Berapa lah sangat tax tuan-tuan? RM1 lebih. Bagi can lah pada kerajaan kita. Buat duit sikit kan? So RM25. 50 sen. Boleh tuan-tuan? Settle situ. Ada orang tanya nak bayar macam mana? Nanti saya pergi pada bayar macam mana. Okay. Tuan-tuan, bila dah settle sini, nampak kot? Saya rasa tuan-tuan faham sampai sini? Tuan-tuan, yang mana faham sampai yang bayaran ni, jelas dah bayaran di konsep dia macam mana? Tuan-tuan, bagi tahu. Okay, faham. Alhamdulillah. Okay. Tuan-tuan, kan kita cerita tadi yang funnel tadi kan? Ingat lagi, yang funnel tu. KLT, no like trust tadi kan? Tuan-tuan nak ramai customer, ramailah orang yang tahu. Tu point dia. Jadi sebaiknya ramailah orang kenal. Ni kalau dah 2,000 orang nampak kita, agak-agak berapa orang yang jadi potensi customer kan? InsyaAllah lah kan? Alright. So kita teruskan tuan-tuan So 1, 2 bahagian dah settle tuan-tuan. Objektif settle, asset ni settle, audience settle, placement settle, budget settle. Sehingga sekarang ada soalan tuan-tuan. Yang ada soalan tanya sekarang. Tak ada soalan saya teruskan. 5, 4, 3, 2, 1. Tak ada soalan. Okey, saya tekan je. Continue tuan-tuan.
Bila tekan continue, ini last kali. Last part apa dia tuan-tuan? Engine dah settle dah. Maksudnya nak jalan tu ready dah. Sekarang ni nak bawa image mana? Baju mana nak pakai? Okay. Baju mana nak pakai? Duit-duit semua dah settle. So yang ni pilih apa tuan-tuan? Yang ni identity. Maksudnya apa? Pilih page. Tuan-tuan kalau ada banyak page, pilih page yang kita nak buat tu lah. Contoh saya buat yang cake ni. Okay. Settle page. Tuan-tuan, kan kita dah buat kan post kita kan. Kita boleh change post. Tuan-tuan boleh edit. Pilih existing post. Pilih existing. Boleh pilih posting yang kita dah buat siap-siap lah. Contoh saya kata sini kan. Mana gambar mana foto. Contoh saya nak ambil yang ni lah. Kan. Ataupun yang mana-mana lah tuan-tuan Ini contoh pada. So pilih je posting mana-mana. Tekan je continue. Tuan-tuan nampak tak? Kan. Ni pilih. Kalau nak buat baru boleh pilih buat barulah. Tambah ni. Tekan tambah je buat baru. Tapi kita dah buat siap-siap. Pilih je. Okay. Tuan-tuan nampak di tepi ni. Ini contoh view macam mana. Design paling mudah. Bila ada je tamu yang nak, dia ada simo kan. Ni akan keluar kepada orang lain. Bila kita buat iklan nanti. Dia akan ada sponsor. Nampak tak ada sponsor? Ini akan keluar dekat orang lain. Ni belum mula lagi. So itu dekat ni. Kalau dekat newsfeed, tuan-tuan tengoklah lain-lain macam mana kan. Ni kalau kat laptop. Okay. Lupa tuan-tuan. Dekat placement tadi, dia ada setting juga tuan-tuan. Nak maklum. Dia ada keluar dekat ni. All device ni. Tuan-tuan boleh pilih sama ada dekat komputer ataupun mobile. Saya suka fokus mobile saja sebenarnya. Mobile saja. Okay, itu placement lah. Okay, boleh tuan-tuan settle situ, dah habis lah. Page, posting, habis. Dah habis, yang bawah ni, dia bagi tahulah sebab gambar tu kan. Saya tak nak, abaikan je tu. Biasa tak keluar pun. Dah settle, habis situ. Dah settle tuan-tuan, apa yang tuan-tuan perlu buat? Review dulu. Iklan tu. Review dulu, tengok iklan kita ni. Okay, nama okay. Post apa, ni tak ada apa nama je. Target Malaysia, kawasan mana-mana, Kota Baru, Kota Terengganu. Okay, betul. Okay, umur 23 hingga 35. Okay, betul. Malay English all. Orang yang kahwin dah. Okay, placement saya ada. Ni yang target-target placement tadi kan. So, pilih je. Kalau dah confirm, tuan-tuan dah confirm semua, tekan je confirm. Nampak tak? Confirm. Saya tekan confirm. Yang bayar nanti kejap saya jawab. Kejap saya jawab. Bila tekan confirm tuan-tuan, nampak tak? Dia keluar macam ni. Nampak tak? Satu aktif, satu schedule. Yang aktif tadi yang saya boost tuan-tuan. Yang saya boost. Saya bayar kepada FB tu untuk boost. Boleh? Yang boost post tadi. Saya boleh off. Saya tak nak lah jalan ini, nak off. Saya off kan. Boleh tuan-tuan? Yang schedule ni maksudnya, esok baru dia jalan. Schedule ni, esok baru dia jalan. Kalau dia tak aktif lagi, dia pending. Dia akan ada yang pending. Dia tunggu daripada FB untuk approve. Dia tunggu Facebook approve iklan kita. Dia ambil masa dalam masa 24 jam tuan-tuan. 24 jam FB akan approve. Kalau tak approve, buat je iklan baru. Okay? Boleh tuan-tuan? Kalau nak off, boleh off balik. Okay. Boleh sekarang ni sampai sini? Okay. Kalau account error, dia ada isu sikit. Sekejap, ada siapa tanya? Untuk FB MPF ni, yang boost post ni, dia okey kalau kita gunakan boost post ni? Cadangan saya better buat yang ni lah, yang advance sikit ni. Oh, yang itu jangan buat boost post lah. Pasal ada seorang kata pakai boost post ni dia makan duit. Betul ke? Sebab dia tak target, dia punya audience dia tak target. Kan, dia keluar merata sekali. Kita tak boleh pilih. Kalau kita buat yang like ni, suruh dia orang like tu okey jugalah. Tapi dia tengok pada tujuan orang lah. Ada orang dia nak buat like page tu, nak buat like yang tadi like tu nak tarik orang like page kan. Boleh. Okey. Cadangan saya nak buat like tu, jangan buat bajet mahal sangat. Jangan sampai RM10. RM10 je sehari. Okey. Thank you. Terima kasih. Okay. Sampai sini okey kot. Tadi ada orang tanya, macam mana bayaran macam mana bayaran? Kaedah bayaran macam mana? Tuan-tuan, lepas tuan-tuan tekan confirm tadi tu, yang mana tak ada payment method lagi, dia akan jadi macam ni. Saya tunjuk pada tuan-tuan
Oh, ni setting lain lagi ni. Ubah pula. Okey. Dia akan keluar macam ni Dia akan keluar macam ni. Bagi yang mula-mula dia akan keluar macam ni. Kejap Dia akan keluar. Dia suruh add payment method. Dia akan bagi tahu, please select your payment method. Dia bagi tahu. Please pilih cara bayaran. So saya pilih debit card. Maksudnya saya masukkan kad saya. Saya ambil kad bank saya, saya tulis nama kad tu, saya pilih nama kad dekat depan ni. Lepas tu nombor dekat kad tu lah. Lepas tu expired date dia. Lepas tu nombor kod belakang tu kan. InsyaAllah tuan-tuan, yang mana guna debit card, FB ni macam ni. Dia setakat ni bagi saya, dia jujur lagi lah. Tak ada yang dia silang, tak ada lah. Maksudnya kalau dia kata kita guna RM4, RM4 dia tolak. Dia tak ada ambil lebih setakat ni. Sebab dia ada rule dia kan. Memang dia jaga. Ini saya punya. Macam tuan-tuan yang belum ada, mungkin ada option lain. Saya debit card. Tuan-tuan mungkin ada cara top up. Ada cara tambah kredit. Ada orang dia tambah kredit ke akaun FB ni. Maksudnya dia kena top up. Sekali nak buat tu, okay, dia kata pilih lah top up ke apa ke. So tuan boleh pilih. Nak transfer by account bank ke boleh. Macam saya memang saya dah pilih lama, tolak kod account bank je, senang. Boleh kan tuan-tuan? So, tuan-tuan boleh pilih lah cara tuan-tuan ikut masing-masing lah. Masuk situ. Boleh tuan-tuan? Boleh Tuan-tuan, dah settle tuan-tuan masuk je. InsyaAllah okey. Ada apa isu boleh tanya saya bantu. Contoh tuan-tuan, saya ada jalan baru ni iklan RM4. Saya bajet saya letak macam tadi lah. Saya letak RM30. Saya tak perasan iklan tu jalan. Kita tengok, dia charge lah RM4 dah. Jalan berapa hari, 2 hari, dia RM4. Sikit je lah duit. Tuan-tuan, sampai sekarang dia tak bayar lagi ni. Dia tak potong lagi. Nampak tak? Dia bagi tahu, amount due ni maksudnya tak bayar lagi. Selalu saya tekan pay now ni, nampak? Kalau saya tekan pay now, dia akan bayar lah. Dia akan tolak kod bank lah. Ataupun tengok ujung bulan sikit lagi ke, dia tengok minggu depan ke, dia akan tolak lah. Automatik dia tolak pada bank. Dia akan tolak macam ni. Ini ibarat macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan pergi pasaraya, tuan-tuan bawa duit dalam poket RM50. Maksudnya itu bajet yang tuan-tuan dapat untuk tuan-tuan belanja. Setuju kan? Untuk beli kat pasaraya. Tuan-tuan pun bawa troli, ambil barang-barang kat pasaraya, okay, kita bajet dalam RM50 lah kan? So kira-kira kat kaunter tu, RM30 je. Tuan-tuan pun bagi kad bank kan? Bagi kad bank. Agak-agak bayar habis RM50? Tak. Dia akan tolak RM30 saja ikut barang yang kita ambil. Sama lah dengan MP. Okay. So itu cerita dia. Alright. So jelas setakat ni. Ada orang tanya, kalau account error, saya kena tengok dulu. Account error tu sebab apa? Macam saya, ada account yang error juga. Account error sebab apa? Saya ada isu dengan kad bank dulu. So ada cara dia lah sebenarnya. Nanti kalau yang ada account error, boleh PM saya. Apa yang error tu, insyaAllah saya bantu supaya boleh settle lah benda tu. InsyaAllah Ada orang tanya, Coach, okey dah buat dah. Macam mana nak tengok balik Tuan-tuan ada tak soalan tu? Contoh kita dah buat dah, contoh dah siap dah. Coach nak tengok balik macam mana iklan kita? Sudah, saya nak off lah. Saya tersilap buat. Ada soalan kawan kita tanya. Dia tolak duit lepas habis iklan ke? Betul tuan, betul. Sama ada lepas habis iklan ataupun kalau kita stop. Bila kita stop, tengok esok lusa dalam seminggu lepas tu baru dia tolak duit. Boleh Ada orang tanya, macam mana nak tengok balik coach? Alamak, saya nak stop ni, tersilap buat. Takkan nak biar macam tu kan? Sama je tuan-tuan, tengok macam ni Tuan-tuan, tengok betul-betul dekat skrin, macam ni nak pergi balik. Tuan-tuan pergi dekat ni, dekat create balik, pergi dekat add ni. Kalau tak tahu nak cari mana create, macam nak buat tadi, tekan add. Okay. Bila klik situ, dia akan pergi kat sini tuan-tuan. Okay, dia macam pergi tadi kan? Nak buat add tadi kan? Betul kan? Sama kan? So macam mana nak buat? Tuan-tuan pergi dekat Ads Manager atas ni. Nampak tak? Dekat atas ni. Klik saja Ads Manager ni. Ni setting baru dah. Dia berubah dah. Ads Manager ni, tuan-tuan tekan saja Ads Manager. Nampak? Yang pertama ni. Ads Manager. Bila klik yang Ads Manager tu, dia akan keluarlah yang kita buat sebelum ni. Nampak tak? List-list dia. Macam saya ni account error. Ni ada isu ni tuan-tuan. Account ni ada isu. Saya tukar account lain. Okey, saya tukar account lain Okay, nampak? Ads Manager, pilih Ads Manager. Okey.
So keluar. Nampak tak? Kempen PKP fasa 3. Saya kata, malah jalan esok, saya nak off. Saya off. Nampak tak? Boleh kita tuan Okey tuan-tuan, iklan kita bila dah jalan nak tengok apa dia? Yang pertama tuan-tuan, bila dah jalan iklan nanti tuan-tuan boleh tengok chart ni. Nampak ada chart. Nampak view chart. Tuan-tuan boleh tengok data based on iklan. Yang pertama placement, dekat mana keluar? FB. Demografi, tuan-tuan, kita boleh tengok umur berapa yang ramai respon. Kalau ikut iklan saya ni, umur 25 hingga 34 tahun ramai. Laki ke perempuan? Oh, ramai perempuan. Mungkin sebab saya setting perempuan saja. Okey, adalah maklumat tu. Performance, tuan-tuan tak ada apa sangatlah. Boleh tuan-tuan? Lagi apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok dekat sini. Tuan-tuan tengok ni. Cost per result ni. 9 sen. Ada 15 sen. Cost per result. Ni mahal ni. Ada yang mahal. RM5 dulu ada. Saya dulu lah Tuan-tuan, untuk permulaan, kalau cost per result tuan-tuan, kalau tuan-tuan guna post engagement, cost atas satu result tu, bawah daripada 50 sen, dalam 30 sen, 20 sen, okey lah tuan-tuan. Okay. Bagi saya tuan-tuan buat dulu, ikut step saya buat ni, tuan-tuan anggaplah invest RM30 tu sebagai duit untuk praktikal ilmu FBX ni. Tuan-tuan tengok result dia macam mana. Ramai orang. Tapi cadangan saya, tuan-tuan ready siap-siap lah. Kalau orang PM, macam mana nak jawab. Itu bahagian sale lah pula. Tuan-tuan kena ada seni macam mana nak closing sale. Dia tak boleh tiba-tiba orang tanya duit, tanya harga, bagi harga terus. Dia ada step-step dia. Okey, boleh tuan-tuan? Ada soalan? Dah habis dah dia? Dia tolak duit lepas habis iklan, betul. Nak promote page, cara sama ke? Nak promote page, betul. Kalau nak promote page, macam nak promote untuk orang like page, sama lah. Kan tadi ada kan like page. Saya tak suka buat like page. Saya suka buat terus engagement. Macam tu. Saya buat ayat comel-comel. Saya buat ayat iklan terus, gambar cantik-cantik. Terus pergi pada customer lah kan. Ada nak bayar, takkan nak tarik like page je. Bagi saya, bagi tunjuk terus produk kita tu. Tapi ayat copywriting kita tu biar cantik lah. Dia boleh jadi bila orang tengok gambar yang menarik tu, orang minat, dia like page kita. So lagi banyak 2 dalam 1 lah. Okay tuan-tuan. Sekadar tu, itulah cerita dia tentang FBX. Bagi tuan-tuan yang pakai handset, coach saya ada handset je ni coach. Takkan nak kena beli laptop kan. Tuan-tuan kalau dah faham sistem macam ni, cara nak buat, saya cadangkan tuan install benda ni di handset tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan dah set up dah iklan di laptop, tuan-tuan nak tengok, nak monitor hari-hari. Macam mana result dia Ada orang komen ke tak komen Ada orang, berapa duit dia charge sekarang ni. Tuan-tuan install benda ni. Install, apa dia? Yang pertama namanya FB Ads Manager. Install benda ni dekat tuan-tuan punya handset. Tuan-tuan install, integrate, linkkan dengan FB tuan-tuan. Tuan-tuan boleh monitor lah iklan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah faham benda ni, pun boleh create iklan guna FB Ads Manager ni, guna handset ni. Ni logo dia tuan-tuan Ni logo dia. Tuan-tuan nampak tak? Ni logo dia. Alright. Okay. Logo ni. Tuan-tuan carilah dekat ni. Okay. Satu lagi apa dia tuan-tuan? Satu lagi dia ada FB Page Manager yang bendera warna oren tu. Itu untuk manage page. Yang mana buat schedule tu guna Page Manager. Okay tuan-tuan. Sekadar tu daripada saya. Okay, saya rasa tuan-tuan dah memahami kot FBX. Tuan-tuan ada soalan lain ke? Dah bonus lebih dah ni. Saya harap tuan-tuan apa sesi saya hari ni boleh bermanfaat lah untuk tuan-tuan Sekiranya ada soalan yang terakhir, tuan-tuan boleh tanya dulu. InsyaAllah. Alright. Tuan-tuan. So dah nak habis dah sesi saya sebenarnya. Terima kasih semua. Saya minta maaf tuan-tuan. Sekadar hari ni berkongsi. Boleh tag saya di FB. Kita jumpa lagi di grup WhatsApp. Kalau ada apa-apa boleh tanya InsyaAllah tuan-tuan. So terima kasih pada saya. Saya doakan anda semua terus sukses dengan apa yang anda buat hari ini. Doakan saya juga. InsyaAllah. So sekadar tu, terima kasih pada semua. Good luck. Esok jalan terus iklan
Okay. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. You are the best, tuan-tuan.